Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, macam biasa pagi ni kita akan sharekan tips. Cuma pagi ni agak lewat sikit sebab pagi ni kita ada meeting dengan tim. Okey, kita sambung tips kita. Tips keselamatan untuk mengelakkan rumah kita daripada dipecah masuk. Alright. Ada siapa yang live? Okey, kita punya supporters yang memang setia dengan kita. Okey. Pagi ni mendung, alhamdulillah. Tak panas sangat. Kita nak pergi Jumaat pun rasanya semua orang boleh tidur nyenyak lah dekat belakang. Alright. Okay, kalau tengok background kita sekarang ni, siapa yang tahu ini kat mana? Kita ada dekat Center Point, berhadapan dengan Kuantan Parade. Okay, ni office kita. Alright, pagi ni kita nak share lagi tips yang seterusnya. Tips bagaimana kita nak elakkan rumah kita daripada dipecah masuk ketika kita tiada di rumah. Alright. Tips yang hari ni tips yang kelima. Tipsnya sangat mudah. Okey, tipsnya nanti tipsnya adalah mengupah pembersih rumah pada setiap minggu. Okey, dia tipsnya macam ni. Bila kita tinggalkan rumah, kebiasaannya halaman rumah kita ni ada macam pokok ataupun sampah yang berterbangan, dan kita boleh minta macam cleaner ke, kita upah dia orang untuk datang mungkin dalam 2 atau 3 hari sekali untuk datang bersihkan. Ini dapat orang kata menunjukkan bahawa rumah tersebut ada penghuni ataupun orang kata ada aktiviti harian. Biasanya kalau kata especially rumah yang ada pokok besar, dia akan dipenuhi dengan daun kering. Ini akan memberi satu orang kata gambaran pada penjenayah atau perompak yang cuba untuk memecah masuk. Dia akan fikir rumah dah nampak macam berselerak dan penuh dengan daun kering. Confirm tiada penghuni atau tuan rumah di situ. Jadi apapun kita boleh upah ataupun minta. Kalau kata itu kita boleh upah cleaner. Kalau kata kita nak jimat, mungkin kita boleh minta tolong kita punya saudara mara untuk tolong tengokkan rumah, tolong bersihkan halaman rumah untuk kelihatan orang kata kemas dan bersih. Jadi ini akan memberi satu indikasi kepada penjenayah yang rumah ini ada penghuni, dan itu akan menunjukkan satu orang kata safety precaution. Alright. Tips ni sangat mudah dan murah. Murah apabila tuan-tuan meminta bantuan daripada jiran ataupun saudara mara lah untuk menjayakan tips ini. Tips ni nampak macam simple, tapi dia punya orang kata keberkesanannya insya-Allah sangat berkesan dan sangat membantu. Ada kenalan saya pernah bertanyakan dengan dia orang. Dia orang ada juga mengamalkan tips tersebut. Biasanya perumahan di kawasan yang kawasan kampung yang ada banyak pokok dan sebagainya kan. Dan dia orang perlukan someone untuk datang bersihkan halaman keliling rumah untuk pastikan kelihatan seolah-olah rumah ada penghuni. Alright. Tips yang kelima ni sangat mudah untuk dipraktikkan. Alright, macam saya janjikan semalam, kita akan bagi orang kata kita dah bukukan, alhamdulillah kita dah selesai bukukan tips ni, 50 tips mudah dan murah untuk dipraktikkan bagi mengelakkan rumah kita daripada dipecah masuk. Tim kita dah berjaya sorting, dah berjaya kumpulkan semua tips tu dalam satu dokumen dan kita bukukan jadikan e-books. Dan tuan-tuan yang berminat ataupun orang kata benda ni sangat bermanfaat dan kita akan bagikan secara percuma, tidak perlu bayar. Jadi why not tuan-tuan. Kita dah ada share link kat situ. Boleh nampak tak link? Kita ada share link kat situ. Kalau boleh pinkan kita punya tu, ataupun buat satu komen, pinkan dia punya link dia. Saya bacakan linknya, https kita gunakan shortener, kita panggil bit.ly/50tips tips-fbl. Saya sengaja namakan FBL tu FB Live sebab saya offer e-book ni dekat FBL. Alright. Bukan tip FB Live ya. Alright. Tuan-tuan boleh download dan semestinya yuran untuk orang kata kita bagi percuma, yurannya tuan-tuan share je. Share dengan community
share dengan kawan-kawan, share dengan family. Siapa biasanya kita ada family group, kita ada WhatsApp group. Tuan-tuan boleh copy dan terus share. Ataupun ambil link ni, just copy the link, pastekan dekat dekat kita punya group ke group WhatsApp kan, Telegram dan sebagainya. Ataupun mungkin tuan-tuan boleh buat posting, share je kita punya live ni dekat FB tuan-tuan. Orang kata spread the the good thing. Maknanya kita dah bagi something yang bagus untuk community, dia orang boleh amalkan. Especially pada macam last week saya cerita, siapa yang ada parents kat kampung dan dia rasa risau. Macam mana tu? Risau tentang keselamatan parents dia orang. Okey, kita boleh amalkan tips ni. 50 bukan semua 50 kita nak buat. Cuma pick dalam 3 ke 4. Saya rasa memadai 2 ke 3 pun dah cukup untuk kita amalkan. Jadi kita implementkan. Kita buat je dekat rumah parents kita, dekat kampung kan. At least kita ada satu orang kata ikhtiar untuk kita bagi satu jaminan untuk orang kata memberi keselamatan pada parents kita. Kalau tuan-tuan tahu, perompak ni dia orang lebih suka untuk approach rumah yang ada kanak-kanak, ada suri rumah dan ada orang tua. Sebab golongan ni, 3 golongan ni golongan yang orang kata pecah masuk dan dia orang surrender. Dia orang takkan melawannya. Dan itu yang menjadi orang kata favorite orang kata audience untuk perompak ni pun dia ada audience dia. Dia ada favorite audience, orang kata targeted audience. Jadi dia target pada parents yang tua, dia target pada kanak-kanak, target pada suri rumah. Dan bila dia orang pecah masuk, golongan ni kebiasaannya takkan melawan. Mostly dia orang akan dengar cakap dan orang kata serah dirilah kan. Jadi kita mesti ambil satu orang kata tindakan untuk kita orang kata melindungi parent kita ni daripada kejadian yang tak diingini ni. Okey, tuan-tuan boleh amalkan 2 atau 3 tips. Okey, mungkin hujung minggu tuan-tuan balik ke kampung kan. Ini cuba tengok apa yang tuan-tuan boleh. Macam kita dah share 5 tu, yang macam semalam saya cakap, kita boleh beli motion detector light. Kita boleh pasang dekat bahagian halaman rumah, bahagian porch, bahagian belakang rumah kan, untuk kita memberi keselamatan pada parents kita. Dan okey, kalau macam 50 tips ni mungkin dia sangat bergantung pada orang kata tahap kewangan masing-masing. Tuan-tuan boleh pilih tips yang orang kata yang murah dan mudah kan. Okey, boleh amalkan dalam 2-3 tips, jadikan sebagai orang kata amalan. Sebelum kita keluar rumah, kita buat benda ni. Bila benda ni dah jadi satu orang kata darah daging kita, jadikan amalan, benda tu akan jadi mudah dan dia akan membantu. Percentage untuk dia membantu kita sangat tinggi. Dia akan orang kata 2-3 benda yang dapat orang kata manfaatkan, mengelakkan daripada rumah daripada dipecah masuk tu, itu akan sangat membantu. Alright. Okey, saya rasa cukup setakat ni. Siapa yang rasa benda ni bermanfaat, dan saya kira InsyaAllah apa yang kita kongsi ni memang bermanfaat, dan tuan-tuan ada tanggungjawab untuk orang kata sampaikan kepada siapa-siapa, keluarga, kawan-kawan, komuniti, untuk dia orang dapat maklumat, manfaat ni untuk dia orang kongsikan juga. Maksudnya amalkan juga kan. Jadi tuan-tuan, saya mohon follow page kita, share kita punya tips, dan kita spread the good thing. Maknanya kita bantu komuniti. Alright. Okey, cukup setakat tu. Apa-apa nanti kita sambung besok untuk tips yang seterusnya, tips yang ke-6 besok kita sambung. Kalau tuan-tuan ada macam feedback ataupun ada orang kata cadangan, ada mungkin saya ada 1-2 tips yang saya dah selalu amalkan dan sangat berkesan, saya nak share dengan CCTV Baikara. Okey, you all send je you all punya tips tu, dan kita boleh wawarkan kat sini, ataupun kita boleh masukkan sekali. 50 akan jadi 51, 52, maybe siapa tahu kan, mungkin akan jadi 100 tips. Hasil daripada sumbangan tuan-tuan. Maknanya semua orang akan dapat orang kata manfaat. Jadi at least adalah sumbangan kita pada komuniti, insya-Allah. Alright, saya rasa setakat tu saja. Terima kasih untuk siapa yang support kita. Apa-apa pun nanti kita sambung lagi. Terima kasih banyak. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.